Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Tuan-tuan imam, ahli jabatan kuasa, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita kitab Baru Mazid jilid 7. Pada malam ni kita pergi ke muka surat. Siapa yang ada kitab, muka surat 153 bab yang ke-32. Saya tak pasti yang tu Tuan Haji Dahlan. Saya tengok dia punya kulit luar kitab. Tunjuk saya. Lihat tu. Itu tahu tuan. Masih lagi ni. Masih lagi sama sebab dia ada cetak baru. Cetak baru tu dia tulisan besar dan cuma isi dalam sama, tulisan aja. Lepas tu dia lari muka surat. Dia di luar ni pun dia punya design dia, kulit pun dia ada lain sikit. Itu sama dengan yang saya pakai. Muka surat 153 bab yang ke-32. Betul tu aja ya? 1-3. Babu ma jaa annal mu'mina yamutu bi araqil jabin. Babun, bab yang telah datang, ma jaa, bab yang kita sedang nak membicarakan ni, itu maksudnya bab yang telah datang. Annal mu'mina, pada menyatakan orang mukmin itu, bahawasanya orang mukmin itu yamutu, mati ia, bi araqil jabin, peluh di dahi. Orang mukmin dia kata dia meninggal bekas peluh di dahi. Hadis dia an Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi araqil jabin. Bab daripada Buraidah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia. Kata Buraidah ni, Nabi ada bersabda, bermula mukmin mati ia dengan peluhnya di dahinya. Itu pada asas. Lepas tu kita tengok nanti apa huraian hadis ni. Itu hadis. Kemudian untuk huraian hadis ini, hadis 45, dia huraikan masalah 212 di bawah tu, 212. Hadis yang ke-46 tu biar dulu ya. Dia huraikan ini dulu. Ketahuilah, katanya, kiranya ya saudaraku, mengapakah mukmin itu apabila mati ia berpeluh di dahinya. Maka itulah dalil. Lain daripada dalil kita panggil apa? Dalil ni bahasa Arab ya. Sandaran pun boleh, bukti pun boleh, sebagai hujah ya. Tu dia kata dalil ya. Dalil ni dia ada dalil berpandukan kepada Quran, hadis ya. Maka itulah dalil yang menunjukkan atas keluar jiwa. Apabila sebut jiwa tu maknanya roh, nyawa, dengan payah dan susah. Ini menunjukkan, dia kata, nak keluar roh tu cukup susah nak keluar.
nak berpisah daripada badan ni. Ya, itu orang mukmin. Demikianlah mukmin itu dimatikan oleh Allah Ta'ala sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tirmizi, dengan katanya, diulang hadis tadi. An Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yamutu bi anaqil jabin. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Buraidah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia bermula orang mukmin itu mati ia dengan berpeluh dahinya. Okey. Masalah 213. Seringan-ringan mati itu macam mana? Yang paling ringan tu macam mana? Ya. Kata Al-Ghazali dalam Ihya. Ghazali ni Imam Al-Ghazali. Dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Tu kitab yang terkenal. Ya. Telah ditanya orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mati dan kesengsaraannya. Mati dan kesengsaraannya. Maka sabdanya ni kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inna ahwanal mauti bimanzilatin hasakatin fi sufin fahal takhrujul hasakatu minas sufi illa wa ma'a suf. Bahawasanya, kata Nabi, seringan-ringan dan semudah-mudah mati sebagai duri sangkut pada kain bulu. Nabi nak bagi dia perbandingan ni, dia kata seringan-ringan tu macam duri sangkut pada sejadah yang ada bulu lah, ya, kapet ni. Jadi apa kena mengena sangkut tu? Duri, ya, dia sangkut tu. Maka adakah tidak keluar duri daripada bulu itu, melainkan ada sertanya bulu. Sangkut, tarik, dia kata pasti bulu pun ikut sama. Pasti, maknanya ada berbekas. Tarik, dan ada bekas bulu tu, ya. Dan telah masuk, itu dia buat perbandingan. Maknanya ada bekas juga, ya. Dan telah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah seorang yang sakit. Ini cerita dia pula. Nabi pergi ziarah seorang yang sedang sakit. Kemudian sabdanya, kata Nabi, sesungguhnya aku tahukan barang yang dijumpanya dan dirasanya tiada daripada satu urat melainkan sakit itu kerana mati. Dia ziarah orang tu, dia tahu orang ni pun maknanya dia akan menghadapi sakit dengan aurat sekali. Okey, saya berhenti situ dulu. Cerita mati, ya. Siasaan yang pertama kita akan hadapi ialah sakratil maut. Itu yang pertama. Apabila berpisah roh daripada jasad, kita akan pergi destinasi yang pertama, iaitu alam barzakh, alam kubur. Okey, itu cerita lain, cerita lain.
cerita bab kematian ni tuan-tuan, yang ini sebenarnya, yang ini bukan cerita alam barzah, cerita banyak cerita kenaan kematian ni. Kematian adab, macam mana nak ngurus jilid 7 ni, apa nak dilakukan kalau orang sedang nak meninggal dunia, kita menghadapi macam mana. Kemudian pula tu, kalau kita bawa ke kubur, macam mana adab kita bawa ke kubur tu, sampai ke kubur. Bukan boleh sebarangan dilangkap kubur tu. Dia banyak cerita, ya, macam mana adabnya, nak bagi salam macam mana, yang ni. Kemudian itu cerita bab di dunia ni, kematian dia tak cerita alam barzakh ni. Jilid yang ke-7, ya, jilid yang ke-7. Dan apa yang perlu, ini yang kena keluarga kena faham kalau berlaku kematian, ya, berlaku kematian ni. Dia tahu siapa ziarah dia, ya. Sini kalau berlaku kematian ada packing macam mana? Ya, AJK sini untuk nguruskan mandi kapan solat, mandi kapan solat, kumi di dekat Sengan. Okey, cerita yang di sini, mandi kapan solat. Kereta jenazah ada? Oh, Channel Lesser sana. Okey, baik. Urusan mandi kapan solat, berapa kata? Ya? 700. Hairat kematian lah. Mana yang meninggal tu tak ada keluarga dia kena bayar. Tak bayar. Kalau dia ada carum kematian, khairat kematian, dia tak bayar. Kalau yang tak ada khairat, okey. Saya dah ada tajuk lain sikit ni. Tapi untuk masyarakat ni, baik. Kalaulah kata termasuklah mandinya, termasuklah solat jenazahnya, katakanlah nak solat jenazah tu anak atau keluarga di sini nak buat, tolak atau tidak? Okey, kalau 700 tadi tolak lah. Kalau yang dia bayar tu tolak dah. Okey. Kalau mandi, kata dia semua nak buat, keluarga nak buat, tolak lagi. Yeah. Tolak lagi lah. Kerana kena 3 bulan betul-betul orang mati, keluarga buat, menang lah Tok Bilal tu. Tak ada. Itu selawat je. Okey. Saya nak bawa isu harian. Dulu-dulu memang tak ada, masa zaman kecil-kecil dulu kan, tak ada khairat dan tak ada pun kena benda macam ni kan. Tapi tengoklah masa dulu semua gotong royong. Hari ini konsep gotong royong tu tak ada. Apabila dah berlaku kematian, mandi, dia kata ini dah upah dan sebagainya. Upah, ya, kata khairat tu dah bayar semua 700 lebih. Keluarga anak-anak ni ada yang buat dek je, biarlah dia sampai. Tak ada lah tuan-tuan nak tolong dan sebagainya.
Itu baru di sini, belum lagi cerita di sana, di kubur tu. Kamu tak tahu untuk talqin tak apa, tapi takkan nak imam tu tak boleh. Ini masalah. Saat kita ni bercakap patut ni ialah ada wakil daripada anak-anak kita ni. Sebab pada adatnya mungkin kita dulu, mereka yang akan nguruskan kita. Mana-mana pun macam itu, tuan-tuan. Pasal dia tak baca. Dia tak baca sebenarnya, tuan-tuan. Saya bawa dari sini dulu. Saya bawa di asas dulu. Ya. Tak apa, saya tak tumpu pada ini, tak apa. Saya bawa ni pasal dia kena tajuk ni harian ni. Begini, cuba kita ingat. Ya, muhasabah. Kita dilahirkan daripada kecil dulu, bukan boleh terus mandi, tak pandai mandi. Siapa yang mandikan? Mak kita dengan bapak kita. Siapa yang banyak mandikan? Ya? Siapa? Mak. Ayah? Ayah ni kadang-kadang sibuk pergi mancing, pergi pasar, kan? Lagipun mak ni dia lain, tangan tu lembut, kan? Tangan tu lembut. Ayah ni tangan kasar. Mak anak ni dia tak tahulah, dia punya kasih dia lain. Semua dia sayang, tapi dengan mak tu lain ceritanya, kan? Ayah ni tangan kasar, bau rokok lagi, bekas bau rokok, muntah budak tu. Okey, apa cerita dengan mandi ni? Mak kita basuhkan, bapak kita basuhkan, ya? Lap kita. Maaf cakap, buang najis pun tangan mak, tangan abah lah. Cuma banyak dan sikit. Kita besar. Okey. Kemudian yang nyuap makan siapa? Mak ataupun ayah sekali-sekala. Baik. Apabila kita besar sampai macam ini, sudah bercucu, kalau mak kita ada, bapak kita ada, cuba kita cek berapa kali kita touch badan mak kita, bapak kita. Berapa kali? Tu. Nak touch macam mana? Yang dah tua tu nak bawa ke bilik air, tolong jiruskan, mandikan. Okey? Ada yang tua pakai pampers, tukar pampers. Mak kita dulu tukar pampers macam mana busuk pun dia tahan. Tapi apabila kita nak tukar pampers mak kita, ayah kita, berlapis-lapis bagi hang, kononnya nak muntah. Adil ke tak adil? Nak nyuap, nak menyuap, siapa kita suap? Kita pernah suap mak kita? Kita pernah suap ibu kita? Kita pernah suap bapak kita? Tak pernah suap. Siapa kita suap? Bini kita lah. Masa makan apa? Makan beradab tu, orang ni suap, bini suap kita, kita suap bini, kan? Anggur tu pun, buah anggur tu pun kita tolong suapkan bini kita dengan apa ni, siap buang biji lagi. Buang kulit ya. Punya sayangnya. Mak kita sedang terlantar, bibi tolong suap. Adil ke tak adil? Ini ke kita kata anak yang soleh? Ni kena muhasabah tuan-tuan kita ni. Siapa yang ada mak dan ayah, dia rasa bernilai sangat.
Tuan-tuan, saya dua-dua dah tak ada dah. Mula-mula ayah saya meninggal, lepas tu mak saya meninggal. Mak saya duduk saya 10 tahun. Kemudian mak mentua saya meninggal, ya. Kemudian yang terbaru 30 hari bulan 3 baru ni, bapa mentua saya meninggal, ya. Pak apa ni, Tuan Haji Dahlan kenal lah, ya. Pengurusi masjid ni pun kenal lah, ya. Kenal sangat keluarga saya, tuan-tuan, ya. Oh, nak bapa mentua dapat dengan mak mentua sekali lah. Cari tu boleh, tapi nak kena cari ubat berani dulu. Ubat berani, nak kena berguru dengan ubat berani dulu, ya. Tu dia ubat berani tu, nak latih ubat berani tu mudah je. Pergi tidur di kubur sorang-sorang pukul 3. Tidak, kalau okey tu mana berani tu. yang kedua, kena cari ubat tahan telinga. Anak ayam yang batuk bernetes tu letak dekat tidur ni. Kalau telinga ni okey tu, okey tu. Okey, banyak cerita kau marah dia kurang. Tapi nak cerita tadi, ada mak, ada ayah, dia rasa lain tau. Adik beradik berkumpul hari raya pun sebab ada mak dan ayah. Balik kepada tadi kita, kalau itu pun kita tak mampu nak tolong, ya, nak tolong basuh nak basuh najis dia, nak mandikan dia, last yang terakhir apabila terbujur mayat, takkan pun itu kita ikut sama-sama nak basuh, tolong mandikan. Kita kata tak tahu, yang ketuanya ada, takkan kita pula tak boleh? Mak dan keluarga, anak-anak, cucu-cucu kena buat. Tapi ini ngintai kisah nangis kan tuan, tu kena muhasabah lah. Sebab itu apabila kena fikir-fikir macam tu dia berkata apa, pasal masalah sikap kita lah. Sampai di kubur tu jarang nak tolong timbul balik kan. Selagi tak bagi cangkul tu, tengok aje lah. Tapi ada juga yang prihatin. Nak cerita ni tuan-tuan, dah habis bab ini, dia ada lagi babnya kalau panjang umur lah. Bab yang ringkas sikit, alam kubur. Alam kubur, buku alam kubur. Habis ini ada hadis 41 hadis karangan Ustaz Zamri Hashim. Tapi Zamri Hashim bukan Timbalan Mufti ni, yang di Kedah. Dia buat buku hadis-hadis mengenai dengan alam barzakh. Kehidupan macam mana, sampai ke tak sampai, yang menjadi pertikaian dalam masyarakat sekarang ni. Dia baca Quran untuk orang mati, sampai ke tak sampai ke, talqin sampai ke tak sampai, ya, tu ada terjawab dalam kitab itu. Lepas tu secara detail barulah pergi kepada kitab Baru Mazi jilid 17. Itu juga detail, ya, daripada di kehidupan di padang mahsyar, timbangan, ya, sirat, titian, sampailah syurga dan neraka. Okey, ni tadi macam mana ni dia kata ada bekas, ya, sampai muka surat apa ni 154 ni kan tadi, 154 ni muka 214. Takutkan seksa Allah di dalam masa mahu mati. Ya saudaraku,
Seorang yang datang maut, ia kalanya datang ia ingat hatinya akan siksa Allah di negeri akhirat. Apakah ia telah mati? Apakala ia telah mati? Orang nak mati ni, dia teringat macam mana nanti lepas ni. Maka sudahlah ia takut akan kena siksa tu. Takut. Maka orang yang demikian itu tiada dicela oleh syarak, bahkan terpuji ia. Masa nak meninggal tu teringat, kan, takut. Apakah dicela oleh syarak? Maknanya dipuji. Dipuji. Tapi kalau yang tak ni, yang susah ni, dia tak ingat apa yang akan datang. Udah dia tahu dia nak mati tu, kan, tak ada harapan nak hidup. Apa dia kata? Mintalah tolong carikan abah, kan, kali terakhir. Apa dia abah? Rokok sebatang. Nak isap rokok. Yang kedua, dia nak makan. Dia nak makan tu, kan, dia nak makan apa contohnya? Nasi yang ni, nasi inilah, nasi ganja, kan. Pergi, tengah berbaris sana, meninggal dia. Dia tak dapat nak makan nasi ganja. Keluarga je buat kenduri, malam tu atau malam kedua semua dijamu nasi ganja. Pasal apa? Dia kata, ni, korang-korangnya ayah kamu dalam kubur tu terasa dia makan nasi ganja. Ke sana pula pergi. Yang itu saya tak jumpa lah hadis lagi, kan. Kononnya kempunan, nak makan tempoyak ikan patin, kan, ikan patin tak dapat, meninggal. Buat kenduri ikan patin je supaya dalam kubur dia pun dapat makan tempoyak. Itu hadis saya ada jumpa, kan, jumpa. Kalau orang perempuan tu, ya, kalau mengandung tu nak makan apa tu tak dapat tu, besok anak dia lahir, air liur tu dia lejih je, ngidam dulu katanya. Itu tahiyat Allah lah. Okey, disuruh. Maka apabila sudah takut dia demikian itu, maka jangan pula putus harapan akan rahmatnya. Demikian disuruh oleh syarak. Kalau dah ada sikap macam itu, jangan kita putus harapan. Kita apa? Minta rahmat pada Allah supaya diberi ke tempat yang baik kepada kita. Maknanya disuruh kita ni baik sangka kepada Allah Ta'ala, ya? Sebab kita udah ada sikap-sikap yang positif untuk masa akan datang. Dan mudah-mudahan semoga Allah memberi rahmat kepada kita. Dia kata, tanamkan sifat positif kepada Allah. Okey. Anas Nabi SAW dakhala ala syab bin wa huwa fil maut faqala kaifa tajiduka. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyhur banyak ingat akan ehwal Nabi kita. Sahabat Nabi ni ramai sahabat, tapi sahabat ini memang dia masyhur banyak ingat hadis-hadis Nabi. Siapa dia? Anas bin Malik. Bahawasanya Nabi SAW masuk ia atas seorang yang muda kerana ziarahnya. Masuk ni maknanya pada satu hari Nabi pergi ziarah orang muda yang sedang sakit, ya? Apakah telah masuk ia sudah? Apakala tatkala telah masuk ia sudah dihadapkannya budak muda itu dalam gelombang mahu mati. Nabi tengah ziarah-ziarah, orang tu sedang
nak menghadapi mati, maknanya dalam sakratul maut. Bila dilihat oleh Nabi akan dia yang demikian itu, maka dia bertanya, Nabi bertanya kepada budak itu. Maka sabda Nabi, bagaimana engkau dapati diri kamu? Apa kenaan dia? Nabi tanya umum, bagaimana keadaan diri kamu ni? Budak itu pun jawab, qala wallahi ya Rasulullah, ini arjullah wa inni akhafu zunubi. Demi Tuhan ya Rasulullah, bahawasanya hamba harapkan ampun Tuhan dan rahmat ke atas hamba. Dia minta keampunan Tuhan dan minta rahmat. Masa dia nazak tu, dia boleh bercakap. Dan bahawasanya hamba sekarang takut akan siksa dengan kerana dosa hamba. Dia minta rahmat, dalam masa yang sama dia takut pula dosa-dosa dia, takut dia azab oleh Allah. Apa Nabi jawab? Saya baca makna je kerana nak masa dah ni kena sebab kesimpulan. Maka Nabi kata, sabda Nabi SAW, tiada berhimpun dua perkara itu di dalam hati seseorang hamba. Allah pada hamba, Allah pada seumpama ini, tempat melainkan diberi akan dia oleh Allah akan barang yang diharapkannya dan disejahterakannya daripada barang yang ditakutkannya. Kata Nabi, tak boleh nak himpun. Maknanya dalam hati seorang tu takut dengan harap, tak boleh dihimpun dua-dua. Tak ada Allah bagi himpun dua. Bahkan Allah akan memberikan keampunan. Takut dosa-dosa tadi katanya, itu jangan kamu fikirkan itu. Sebenarnya Allah akan memberi rahmat kepada kamu sebab kamu dah kamu maknanya kamu dah insaf dan kembali pada Allah, mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya nak buat kesimpulan. Hari ni bulan ya? Berapa bulan ni? 22 yang. Okey, saya nak buat kesimpulan sikit. Yang pertama, oleh kerana macam mana pun roh ditarik ni, dia akan sakit. Nabi kata 300 kali kena pedang itu paling ringan. Nabi Muhammad semasa dia nak dicabut nyawa, bersama dengan dia ialah ketua malaikat, iaitu Jibril. Jibril suruh malaikat maut ambil yang paling ringan, paling hormat, ialah sebagai kasih Allah. Apabila tarik, Nabi rasa sakit. Wahai Jibril, boleh tak ringankan lagi? Jibril kata, inilah yang paling ringan. Apabila Jibril kata ini paling ringan, Nabi teringat pada umatnya. Kalau aku sebagai penghulu sekalian Nabi, kekasih Allah, bagaimana umat aku? Dia ingat pada umatnya. Sampai nak mati pun Nabi ingat pada umatnya. Bangkit di akhirat nanti, Nabi tanya, aina ummati, mana umat aku? Tapi kita pula buat dak je dengan Nabi. Nak selawat pun susah. Sedangkan tengok siapa yang akan memberikan syafaat di akhirat nanti. Kita tengok tuan-tuan, ada orang hantar dah pergi. Orang Malaysia ni aja, dia kumpulan mana ke dah sampai ke Masjid Nabawi, dia hantar pula tu. Ya, keadaan sana lengang aja, tak apa ramai. Rasa sedih juga. Kita doa pada Allah supaya kita ni dapat ziarah Nabi SAW. Niat tu biar ada. Yang mana tahu Allah bagi rezeki. Jangan tak ada niat. Niat yang baik, ada niat yang baik, inilah salah satu daripadanya
untuk mudah meniti sirat. Meniti sirat ialah niat yang baik. Tapi kalau tak ada niat, nak niat pun mana tahu Allah makbul kan? Mereka tak cucuk ke vaksin ni, contoh. Bukan saya nak buat isu pun. Mereka tak nak cucuk ke vaksin ni. Tak payah buat apa cucuk-cucuk, nak mati-mati lah. Kata contohlah, mereka besok nak pergi umrah, susah nak kena vaksin. Lantak lah, teman kan nak pergi pun. Tak ada cerita-cerita teman nak pergi. Maknanya itu dah, dia kata tak ada cerita-cerita, Allah tutup lah ruang. Kan? Jadilah imam, contoh. Jadi imam. Ada pula tu package imam bagi percuma. Kan? Rupanya nak pilih 10 orang aja kinta ni, nama dia tak naik. Pasal apa? Tak ada kata nak ada. Imam untuk apa? Imam pergi umrah. Okey, sebagai penutupnya, mari kita selalu baca ni. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afa inda hisab. Minta apa ni? Ada berapa kita minta? Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa. Kan? Tu tuan-tuan, mudahkan cabut nyawa. Mudah aja zikir. Macam juga orang bersalin kan? Orang bersalin mudah aja masuk living room tu, okey kan? Ada yang kadang-kadang tu masuk pukul 1 malam tadi, 1 malam ni esok baru meninggal. Meninggal pula, baru salin. Ada yang mudah. Ini rezeki masing-masing. Ada tu mudah aja Allah, kan? Ada yang tu ya Allah jenuh baca Yasin gitu gini, kan? Okey, makcik-makcik, orang nak mati baca Yasin. Yasin tu bukan nak suruh mati. Itu kena faham. Kedap, sebab kadang-kadang surau buat baca Yasin sebab mak dia ada hospital. Lepas Haji baca Yasin, meninggal mak dia, dia marah orang surau. Siapa suruh baca Yasin? Patut mak saya boleh hidup balik. Kena faham, Yasin itu minta dipermudahkan perjalanan itu. Kalau hidup pun minta diberkat. Kalau Allah nak ambillah dalam masa yang terbaik. Tetapi kadang-kadang mudah, susah sikit. Ada hikmah tu. Sebagai kadang-kadang itu nak apa? Sebagai Allah nak cucikan dosa-dosa yang kecil. Kan? Macam je orang perempuan sakit dia bersalin tu, sakit bersalin, kan? Ialah kerana nak membersihkan dosa-dosa dia. Kepada siapa? Ini dalam kitab bagi tahu. Tak, dosa-dosa dia kepada suami. Tu. Dia sebut perempuan, laki-laki tak ada. Pasal laki-laki tak bersalin. Ada dosa. Jangan tak ada dosa. Kita laki-laki ni tanggungjawabnya akan disoalkan. Selagi isteri kita, anak-anak kita bawa tanggungan. Orang perempuan ni, kita jahil, dia tak kena soal. Isteri kita jahil, kita kena soal. Jangan Jadi itulah kadang-kadang ada baca Yasin, baca apa tu, surah Al-Mulk untuk dipermudahkan. Maknanya walaupun lambat dia meninggal pun nanti tidak diganggu oleh iblis. Jadi masyarakat kena faham, baca Yasin bukan minta mati. Kalau baca Yasin minta mati, askar-askar tu dia tak berperang, baca Yasin aja mati semua. Contoh Okey,
Mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa, selamat dari api neraka, dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan, dipertimbangkan nanti. Ini Allah ma'awin alana fi sakatil maun, ya, wan najata minan nar wal af anil hisab. InsyaAllah tuan-tuan ni dah cuma nak apa ni